Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap kamu sentiasa berada dalam keadaan sihat dan selamat. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam PDPR 7, topik adab, iaitu ilmu dituntut, adab dipelihara. Sebagai rujukan, kamu boleh membuka muka surat 128 hingga muka surat 131, buku teks Pendidikan Islam tahun 3. Sudahkah anda bersedia? Baiklah, mari kita mulakan. Objektif pembelajaran. Baiklah, apa yang kita akan belajar hari ini? Yang pertama, kita nak menyatakan pengertian ilmu fardu ain beserta kepentingan dengan betul. Yang kedua, menyebut pengertian ilmu fardu kifayah beserta kepentingan dengan betul. Dan yang ketiga, kita hendak menyenaraikan adab-adab menuntut ilmu dengan betul. Baiklah murid-murid, kita lihat dalil nakli menuntut ilmu. Hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah. Maksudnya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Riwayat Ibnu Majah. Anas bin Malik dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap yang menuntut ilmu tu fardu, wajib, kewajipan bagi setiap orang Muslim. Dan kemudian hadis ni disampaikan kepada sahabat, sampailah ditulis semula oleh Ibnu Majah. Baiklah, seterusnya kita akan lihat maksud fardu ain. Apa maksud ilmu fardu ain? Ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Contohnya, solat fardu. Fardu ain ialah semua orang Islam wajib kuasai. Kalau awak yang beragama Islam, jadi awak wajib kuasai ilmu fardu ain. Sebagai contoh, solat fardu. Kita kena pandai solat fardu supaya senang kita nak solat. Kepentingan ilmu fardu ain. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Bila kita dapat kuasai ilmu fardu ain, kita akan dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, membentuk peribadi yang sempurna. Jadi kita punya akhlak akan jadi baik bila kita mengamalkan fardu ain kita. Yang ketiga, menegakkan syiar Islam. Jadi orang-orang akan lihat, oh bagus murid ni. Dia menegakkan syiar Islam. Yang keempat, hidup bahagia dan sejahtera. Allah sayang orang yang menguasai ilmu fardu ain. Seterusnya, maksud ilmu fardu kifayah. Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Contoh, solat jenazah. Sebahagian. Sebahagian maksudnya, bila kalau dah ada orang buat, orang lain kalau dia tak buat tak apa. Contohnya solat jenazah. Ataupun belajar jadi doktor. Kan? Sekarang kan musim-musim COVID ni kan. Jadi kalau doktor, kalau negara kita tak ada doktor, jadi
Siapa yang nak tolong bantu untuk, menyembuhkan pesakit-pesakit, betul tak? Jadi kita kena kuasai ilmu fardu kifayah. Kita kena belajar cara nak jadi doktor. Kalau awak minat nak jadi doktor, awak kena jadi doktor. Kalau awak minat nak jadi businessman, awak boleh jadi businessman. Kalau awak berminat nak jadi cikgu, awak boleh jadi cikgu. Itu adalah ilmu fardu kifayah. Sebahagian. Kalau tak ada orang buat, jadi semua orang dalam kawasan tu akan berdosa. Kepentingan fardu kifayah. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Yang keempat, umat Islam bertambah maju. Okey. Seterusnya kita lihat adab menuntut ilmu. Bila kita nak belajar ataupun menuntut ilmu, kita kena ada adab dia. Yang pertama, kena ikhlas menuntut ilmu. Bila ustaz ke ustazah ke suruh kata, okey murid-murid buka buku. Okey, kita jumpa dengan GM pukul sekian-sekian. Jadi kita kena ikhlas. Tak boleh merungut. Yang kedua, sentiasa berdoa. Awak kena berdoa supaya Allah terangkan hati awak. Yang ketiga, kena sabar. Sabar dalam belajar. Macam cikgu awak ajar matematik kan. Awak tak faham. Jadi kena banyak buat latihan. Kena sabarlah. Dan yang keempat, kena menjaga masa. Awak kena menjaga masa awak supaya menjadi pelajar yang terbaik. Seterusnya, kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Kenapa penting kita mengamalkan adab menuntut ilmu ni? Yang pertama, supaya kita dapat mudah memahami isi pelajaran. Yang kedua, ilmu bertambah berkat. Yang ketiga, bermotivasi untuk belajar. Yang keempat, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Bila awak dah belajar tu, awak semangat. Oh, cikgu saya dah ajar dah operasi tambah ni. Jadi saya nak belajar, saya nak aplikasikanlah. Saya nak cubalah di rumah. Satu pokok tambah satu pokok. Jadi, 2 pokok. Macam tu. Disayangi guru dan rakan. Dan yang ke-6, diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah akan sayang. Allah lebih sayang orang yang berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Baiklah murid-murid, sebagai latihan, kamu boleh membuka muka surat 124 hingga 126 di dalam buku aktiviti dan cuba buat. Dan boleh merujuk di dalam buku teks. Okey. Yang pertama, isi tempat kosong. Ni dalil yang kita baca tadi tu. Dalil yang kita baca tadi tu. Jawapan dia ada kat bawah. Okey, isikan dia. Okey, yang kedua, susun dan tulis. Tuliskan maksud ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Jawapan ada kat sini. Boleh tengok dalam buku teks. Okey, yang ketiga, pilih dan tulis kepentingan ilmu fardu ain, kepentingan ilmu fardu kifayah. Awak kena baca yang mana satu? Umat Islam bertambah maju. Jawapan dia kepentingan ilmu fardu kifayah. Melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Kepentingan fardu kifayah. Membentuk peribadi yang sempurna. Kepentingan ilmu fardu ain. Okeylah murid-murid, jika kamu ada sebarang soalan, boleh tanyakan Ustaz di dalam Google WhatsApp, dalam Google Classroom ataupun dalam grup WhatsApp. Sekian saja pelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan jaga diri anda.